Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. Selamat datang ke webinar hari ini Sembang-sembang ASMB. Tajuknya menarik. Dah nak bersara tapi tak tahu apa persediaan yang perlu dibuat. Kan? Tajuk pun bunyi heavy je kan. Yalah bila kita cerita pasal nak bersara tapi nak persediaan, adakah persediaan kita cukup atau tidak? Ini sebenarnya satu benda yang saya sangat baik untuk dikongsikan untuk kita hari ini hari Jumaat yang mulia ni. Jadi yalah kita nak cerita pasal bersara ni kan, manalah tahu kan, kadang-kadang ada orang tersilap langkah kan, dia bersara je tiba-tiba nampak duit banyak terus hilang kan. Ni banyak kali berlaku Okey. Jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut, hari kita macam biasalah kita bawa penceramah khas. Okey, memang kita bawa pakar, kita bawa pakar dalam produk dan perkhidmatan perancangan keuangan dan persaraan, iaitu Encik Yazid Ramli. Apa khabar Encik Yazid? Alhamdulillah, Cik Iskandar sihat. Alhamdulillah Puasa 6 dah settle kan Encik Yazid kan? Nampak dah beraya. Nampak masih belum settle lagi. Okey, tak apa. Okey, saudara-saudara sekalian Encik Yazid ni beliau yang Timbalan Pengurus Khidmat Nasihat Persaraan KWSP Petaning Jaya. Okey, memang beliau ni antara tanggungjawab besar beliau adalah meningkatkan kesedaraan berkaitan isu literasi keuangan dan perancangan persaraan. Nak cerita, of course lah, dah kerja EPF memang pakar lah dalam produk dan perkhidmatan EPF kan. Tapi yang paling penting ialah beliau adalah pakar dalam perancangan keuangan dan persaraan. Pasal tu kita bawa Encik Yazid untuk topik hari ni. Dah nak bersara tapi tak tahu apa persediaan yang perlu dibuat. Okey kan? Memang kan ramai orang tak bersedia kan Encik Yazid kan? Itulah. Hari ini kita akan tengok. Alright. Okey, dengan ini saya serahkan kepada Encik Yazid. Okey, untuk tajuk beliau, dah nak bersara tapi tak tahu apa persediaan yang perlu dibuat. Dipersilakan Encik Yazid. Baik, terima kasih Cik Iskandar, moderator pada pagi ini. Kita punya program Sembang-sembang ASNB. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak ASNB, especially tim yang bertungkus lumus untuk menjayakan program kali ini. Dan tak lupa juga tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan semua yang sudi meluangkan masa pada hari ini untuk kita santai lah kita santai, sembang-sembang berkenaan dengan apa yang perlu kita laksanakan untuk memastikan persaraan kita lebih baiklah Baik, tajuk kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan persaraan, iaitu dah nak bersara dah ni, tapi tak tahu apa persediaan yang perlu dilaksanakan. Sebelum saya kupas lebih lanjut berkenaan dengan tajuk persaraan, sukalah saya nak membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada realiti pada hari ini dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri. Jadi saya akan sharekan slide untuk tuan-tuan dan puan-puan tengok dengan lebih lanjut berkenaan dengan kita punya topik pada hari ini. Jadi saya akan sharekan skrin slideshow. Okey, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua dah nampak slide ini. Okey. Tadi saya cakap saya ingin membawa realiti yang berlaku di Malaysia. Saya ingin bertanya satu persoalan. Perlukah kita merancang kewangan demi masa depan yang lebih baik? Soalan ni saya tanya, kalau saya tanya 10 orang, 10 orang akan jawab perlu. Memang perlu dan penting. Tapi realitinya apa yang berlaku? Jadi kat sini kita tengok yang pertama sekali survey daripada Bank Negara Malaysia pada tahun 2019, 76% rakyat Malaysia sukar untuk menyediakan walaupun RM1,000 untuk kegunaan kecemasan. Apa indikator dia? Indikator dia adalah ramai dalam kalangan rakyat Malaysia tak ada
simpanan kecemasan. Jadi kalau berlaku kecemasan memang sukar nak dapatkan walaupun RM1,000. Sedangkan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, kita perlu bersedia dengan simpanan persaraan ni, maksudnya simpanan kecemasan ni, sekurang-kurangnya berapa? Sekurang-kurangnya 6 bulan. Sekurang-kurangnya 6 bulan daripada perbelanjaan kita ataupun daripada kita punya income tu, untuk memastikan kita bersedia sekiranya berlaku apa-apa kepada kita ataupun keluarga kita. Jadi pastikan kena ada 6 bulan. Tapi survey menunjukkan 76% boleh kata lebih daripada separuh lah yang gagal menjadikan simpanan kecemasan. Okey, yang kedua kita tengok dapatan daripada insolvensi. Dapatan daripada insolvensi. Jabatan Insolvensi menyatakan bahawa setakat September 2022 terdapat 270,000 kes kebankrapan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan lebih buruk lagi, 59.03% daripadanya adalah berusia 44 tahun ke bawah. Maksudnya mereka ni masih lagi produktif untuk bekerja, tetapi bayangkan kalau kita dah dibiarkan bankrupt, sukar untuk kita melaksanakan ataupun menguruskan kewangan kita. Dan seterusnya kita tengok statistik yang daripada KRSP, daripada kami sendiri, setakat 2022. 82% ahli KRSP tidak mencapai simpanan asas yang diunjurkan untuk bersara. Sekurang-kurangnya 1,000 sebulan. Jadi kalau berdasarkan pada umur yang kita dah sediakan jadual simpanan asas ni, 82% masih lagi tak mencapai simpanan asas yang telah ditetapkan. Ini boleh rujuk dekat kita punya website, jadual simpanan asas untuk setiap kategori umur. Jadi kalau misalnya kata tak cukup, dah tentu dia memberi impact semasa kita nak bersara nanti. Okey, seterusnya, apa realiti yang berlaku kat Malaysia ni? 47% belia Malaysia mempunyai hutang kad kredit yang tinggi. Okey, yang ini menunjukkan bahawa pengurusan ataupun mungkinlah bagi saya kita punya attitude kita terhadap kewangan ataupun perancangan kewangan kita mungkin lemah kat sini. Pasal kita kena faham bahawa kad kredit ni kita kena gunakan, manfaatkan fasiliti dia, bukan jadikan dia sebagai pinjaman. Okey, seterusnya daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat menyatakan bahawa rakyat Malaysia, 500,000 rakyat Malaysia bergantung kepada bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan lebih buruk lagi, daripada 500,000 orang yang bergantung ni, 139,000 adalah warga emas. Jadi mereka sebenarnya memang tak ada satu sistem yang support dia orang untuk bersara. That's why perlu mereka bergantung kepada bantuan daripada Jabatan Khidmat Masyarakat. Okey, yang ini pula saya nak bawa juga tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat realiti yang berlaku tadi kita dah tengok. Sekarang kesan dia kalau dilihat dalam kita panggil keratan akhbar ni, keratan akhbar ni menunjukkan bahawa kita panggil tahap kecelikan kewangan dalam kalangan rakyat Malaysia ni sebenarnya masih rendah. Ini buktinya bahawa kalau kita tak rancang kewangan, kita gagal menguruskan kewangan dan juga memberi kesan kepada hidup kita. Dalam ni kita nampak pinjam maklum untuk nikahkan anak sebenarnya memang tak sesuai lah. Kita membuat pinjaman dah bangun pinjaman. Lepas tu pinjaman yang kita buat pula bukan daripada saluran yang betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan perkara ini tidak berlaku dalam kalangan kita dan juga keluarga kita ataupun rakan-rakan kita. Apa lagi yang kita boleh tengok kat sini? Jadi kalau tadi kita tengok perancangan kewangan dia lemah,
Ini dari segi perancangan persaraan pula macam mana. Ha? Yang ini pun sama juga. Kita punya kereta akhbar, kalau yang nombor 1 tu usia 58 tahun, duit KWSP dah habis. Ini menunjukkan bahawa semasa 55 tahun dia buat pengeluaran penuh, dalam tempoh 3 tahun dah selesai. Jadi kesan daripada kurangnya duit ni, dia orang terpaksa kena bekerja, terpaksa bekerja semula untuk tampung kehidupan. Okey, jadi sebenarnya apa yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan fikirkan adalah apakah kita punya tingkah laku ataupun kelakuan kepada perancangan kewangan itu sendiri. Jadi daripada situlah sebenarnya akan menentukan persaraan kita, sama ada kita boleh bersara dengan bahagia ataupun sejahtera, ataupun kita terpaksa bekerja selepas bersara. Jadi sekurang-kurangnya kita kena pastikan kita punya persaraan ni nanti kita katakan terjamin lah berbanding kalau kita tak membuat persediaan dengan lebih awal. Jadi dia punya kunci dia adalah kita rancang kewangan kita. Jadi dalam perancangan kewangan yang komprehensif sebenarnya persaraan memang salah satu daripada elemen. Tapi kita kena back to basic. Punca kita kena tengok punca kepada permasalahan yang berlaku, iaitu kita kena rancang kita punya satu, kita punya income, kita punya apa kita panggil pendapatan kita tu, macam mana kita nak uruskan. Nanti saya akan terangkan dengan lebih detail panduan-panduan macam mana kita nak uruskan pendapatan kita supaya lebih baiklah kita punya kewangan. Okey, jadi tadi kita dah tengok kesan kalau kita tak buat perancangan kewangan. Sekarang macam mana pula kaedah untuk merancang kewangan kita? Tuan-tuan dah nak rancang kewangan ni, so macam mana? Ni sebenarnya pun penting. Sebab kalau dekat sekolah dulu kita tak belajar, dan ramai kalangan kita sebenarnya kita ingat kita tahu. Tapi sebenarnya tak tahu. Sebab apa? Berdasarkan statistik yang kita tengok tadi, sebenarnya kita tak tahu kita tak tahu menguruskan kewangan kita. Jadi kita kena tahu kaedah yang betul, kaedah yang tepat. Tapi kita punya program sembang-sembang hari ini sebabkan masa terhad, tak dapatlah saya nak kupas dengan lebih detail berkenaan dengan perancangan kewangan ni. Tetapi saya akan bagi tips-tips yang penting untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil. Jadi teknik untuk meningkatkan simpanan kita, kita kena ubah kita punya mindset. Kalau kita punya mindset sebelum ni, kita dapat income, kita punya pendapatan ni kita dah terima setiap bulan. Ini untuk kita panggil apa? Kita panggil kalau orang marhain ni, kalau kita yang general, secara generalnya rakyat biasa yang kita tak adalah mewarisi harta yang banyak kan untuk kita teruskan kehidupan. Jadi kita kena bekerja daripada pekerjaan tu kita akan dapat pendapatan. Yang biasa orang melaksanakan ialah pendapatan terima, lepas tu dia belanja, baki dia tu baru dia simpan. Yang ini kalau ikutkan teori ini tak betul. Kita kena betulkan mindset kita, iaitu kita kena simpan terlebih dahulu. Simpan terlebih dahulu. Jadi berapa banyak nak simpan tu, lepas ni saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pendapatan bila kita dah terima, sama ada setiap bulan, setiap hari ataupun tempoh yang tertentu, kita kena asingkan pendapatan tersebut terlebih dahulu dalam bentuk simpanan, baru kita uruskan perbelanjaan kita. Okey. Jadi ini pun teknik juga sebenarnya. Kalau macam kata kita ni ada dua pilihan. Kita ada dua pilihan, sama ada nak ubah cara hidup kita ataupun kita tingkatkan kita punya pendapatan tu kan. Jadi untuk kalau kita tak boleh tingkatkan pendapatan kita, kita kena
kurangkan kita punya perbelanjaan. Kita kena kurangkan. Jadi yang ketiga, macam mana kita nak tingkatkan pendapatan ni? Jadi kita kena faham pendapatan ni dia ada berbagai bentuk, dan sebagainya, dan sumbernya pun ada pelbagai. Jadi kalau kita sekadar bergantung kepada satu pendapatan tunggal, jadi mungkin kita kena fikirkan macam mana untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, lebih daripada yang sebelumnya. Jadi pendapatan pasif ni satu yang kita boleh katakan advance lah bagi mereka yang dah ada satu pendapatan tambahan daripada pelaburan, daripada dividen simpanan. Ia merupakan satu bonus lah jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sampai kepada level ni. Pasal apa? Level yang kita nak dapatkan pendapatan pasif ni, kita kena ada wang yang lebih untuk kita laburkan dalam bentuk simpanan ataupun pelaburan. Yalah kan, kalau kita tak ada duit lebihan tu ataupun kita tak paksa diri kita untuk menyimpan, macam mana kita nak dapatkan pendapatan pasif tersebut Okey, yang ini beberapa bentuk yang kita boleh gunakan untuk mendapatkan kita panggil pendapatan sampingan. Kita boleh gunakan unit amanah, deposit tetap, saham dan beberapa lagi contoh yang kita boleh fikirkan. Kita boleh fikirkan untuk kita mulakanlah. Kita mulakan. Okey, kita dah tengok dah tadi macam mana kita perlu ataupun pentingnya kita nak uruskan kita punya pendapatan tadi. Sekarang kita kena faham juga bahawa pengurusan aliran tunai ini adalah satu proses yang penting juga, untuk kita pastikan kewangan kita teratur. Pasal apa? Rata-rata lah saya jumpa dalam kalangan ahli KDSP ni, bila kita buat tanya soal selidik sedikit, ada buat cash flow account tak? Ataupun aliran tunai tak? Kebanyakannya tak buat. Dan ada juga yang buat dalam bentuk bajet, tapi tak mematuhi dia. Bila dalam bentuk aliran tunai ni, dia tak patuh. Aliran tunai ni penting, kita sediakan satu apa kita panggil check and balance antara kita punya pendapatan dengan kita punya perbelanjaan. Jadi memang pentinglah setiap perbelanjaan tu kita kena catat. Jadi benda ni memang satu yang sangat efektif. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh laksanakan ini, saya yakin insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan tak akan hadapi masalah dengan kewangan tuan-tuan dan puan-puan. Di sini pun ada 6 tips macam mana kita nak strengthen kita punya financial. Kita nak kukuhkan kedudukan kewangan kita. Tapi saya tak kupas secara detail kita ada banyak lagi slide yang kita nak tengok nanti. Yang ini saya harap tuan-tuan dan puan-puan catat Pasal apa? Ini kita boleh katakanlah best practice untuk kita kawal kita punya kewangan. Pasal apa? Setiap kali kita terima pendapatan, kita kena buat yang pertama ialah kita buat simpanan kan, menabung untuk simpanan. Jadi berapa? Jadi kat sini panduannya adalah 20% daripada income kita tu kita simpan. Kita asingkan terlebih dahulu untuk simpanan jangka masa pendek, simpanan jangka masa sederhana dan juga jangka panjang. 20%. Kalau pengiraan 20% ni tak nampak macam mana, nanti dalam slide berikutnya kita ambil contoh kalau gaji dia 2,000, berapa yang kena simpan. Jadi selepas daripada kita asingkan simpanan tersebut, barulah kita uruskan kita punya perbelanjaan iaitu 45% daripada keseluruhan income kita tu kita boleh
gunakan untuk perbelanjaan. Yalah, of course lah, kita hidup dekat, especially kalau kat Lembah Kelang ni, dah tentu perbelanjaannya tinggi. Tapi kalau bisa kata kita kontrol dalam lingkungan 45%, insya-Allah kita punya kewangan akan lebih stabil lah, akan lebih stabil. Dan untuk komitmen hutang juga pun penting juga, sebab kita dalam era sekarang ni agak mustahil lah kalau kita tak terlibat langsung dengan pinjaman. Tak semua pinjaman tu tak bagus sebenarnya. Kita kena kenal pasti apa hutang-hutang yang baik untuk kita, yang memberi nilai tambah kepada kewangan kita. Jadi kalau kita nak membuat komitmen hutang, komitmen pinjaman, pastikan bahawa pinjaman tidak melebihi 35% daripada pendapatan kita. Pendapatan kita, kalau misalnya kata contohnya lah, kalau ambil kira 2,000 ataupun kalau nak senang kira 1,000 lah, contoh senang kira 1,000, kalau misalnya kata 35% tu adalah RM350 yang maksimum yang kita boleh gunakan untuk membayar komitmen hutang. Jadi kena pastikan yang ini. Yang ini saya harap tuan-tuan dan puan catat, ataupun kalau ada fasiliti nak ambil gambar ni, silakan. Sebab penting benda ni. Okey. Yang ni saya tunjukkan contoh. Contoh kalau misalnya kata seorang yang bergaji RM2,000. Jadi kalau misalnya kata 20% untuk simpanan tu, kita kalikanlah 20% kali dengan 2,000 adalah RM400 untuk simpanan asing terlebih dahulu. Jadi yang 35% dan 45% tu boleh tengok dalam contoh dalam slide ni. 700 untuk komitmen hutang, tak boleh lebih daripada itu. Manakala untuk perbelanjaan kita tak boleh lebih daripada RM900. Itu untuk gaji yang kalau macam kata contoh RM2,000. Jadi ini pula adalah tip-tip untuk mengawal perbelanjaan. Kan tadi saya ada cakap untuk cash flow account tu, kita kalau nak pastikan cash flow account kita positif, cash flow account yang positif ni adalah kita punya income ni sentiasa melebihi daripada perbelanjaan kita. Jadi akan ada cash flow positif lah. Yang itu kita kena pastikan. Yang penting sekali yang saya cakap tadi itu adalah mencatat ataupun kita buat catatan dan kita buat jejak perbelanjaan harian kita. Ini penting. Dan bila kita dah biasa dengan kita punya tabiat kita buat catatan ni, nanti kita boleh tahu, kita boleh kenal pasti setiap perbelanjaan yang kita perlu buat setiap bulan. Jadi dah boleh dah, selepas itu kita sediakan bajet, bajet berdasarkan keperluan yang diperlukan. Dan kalau misalnya kata kita nak ikut garis panduan perbelanjaan ataupun bajet, kita boleh rujuk kepada belanjawanku. Belanjawanku, tuan-tuan dan puan-puan boleh layari website KWSP. Ada panduan bagaimana nak gunakan belanjawanku. Seterusnya, baru kita masuk pada topik persaraan. Tadi kita dah tengok macam mana kita nak uruskan kita punya kewangan, especially pendapatan kita. Jadi sekarang kita tengok adakah kita bersedia untuk bersara. Jadi bagi mereka yang menyimpan dengan KWSP ataupun mereka bekerja, bagi mereka yang bekerja dan ada caruman KWSP, itu mungkin salah satu daripada perancangan jangka masa panjang untuk bersara. Dan kita semua tahu bahawa potongan gaji akan dibuat setiap bulan. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak berapa peratus agaknya akan dipotong daripada gaji kita untuk simpanan KWSP ini?
Yang ini pun boleh digunakan sebagai panduan untuk mereka yang bekerja sendiri, untuk mereka yang berniaga. Sebenarnya boleh gunakan panduan simpanan. Kalau kita bekerja, gaji kita dipotong sebanyak 11%. Kalau mengikut sekarang punya 2023 punya kadar adalah sebanyak 11% daripada gaji akan dipotong untuk simpanan ke KRSP. Manakala majikan akan tambah lagi 12 atau 13%. Jadi kalau tengok kat sini antara 23 hingga 24% dicarumkan ke KRSP. Jadi mereka-mereka yang bekerja sendiri ataupun yang terlibat dengan perniagaan, jadi tak ada potongan gaji dibuat. Mereka sebenarnya boleh gunakan kadar yang sama untuk simpanan dekat KRSP. Boleh gunakan panduan tersebut. Jadi kenapa kita kena simpan? Kenapa kita kena simpan dekat KRSP ini? Sebenarnya simpanan dekat KRSP adalah satu bentuk yang sangat sesuai untuk simpanan jangka masa panjang. Pasal apa? Kita tak boleh keluarkan kan? Dan itu sebenarnya ada satu sifat ataupun satu ialah sifat untuk simpanan tersebut yang sangat penting. Pasal apa? Kita tak boleh dikeluarkan dia. Kalau kita boleh keluarkan dia pada bila-bila masa, saya yakin duit menjelang kita punya persaraan, duit takkan cukup. Jadi itu satu bentuk yang simpanan yang sangat baik untuk kita punya simpanan persaraan nanti. Kalau ikutkan teori dalam, kalau kita tengok modul persaraan ni, kita perlu menyediakan antara 60% hingga 80% daripada gaji akhir kita kalau kita nak bersara. Kalau kita nak maintainkan kita punya gaya hidup seperti kita bekerja dulu, sekurang-kurangnya kita kena ada 60% daripada gaji itu akhir kita. Contohnya kalau misalnya kata gaji 10,000 masa bersara tu, jadi selepas bersara tu kita kena pastikan sekurang-kurangnya 6,000 lah kita belanjakan untuk maintain lifestyle. Jadi realitinya tak berlaku seperti itu. Sebab ramai kalangan ahli yang di KRSP dalam tempoh 3 hingga 5 tahun saja duit dah habis. Dan tadi pun kita dah tengok keratan akhbar. Dan kesan daripada, kalau kita tengok mereka-mereka yang tak ada simpanan persaraan ni, dia akan memberi tekanan kepada generasi selepas mereka. Jadi untuk mengelakkan daripada berlakunya sandwich generation ni, kita sama-sama lah kita kalau boleh sediakan kita punya sistem untuk support kita punya persaraan nanti. Jadi kalau kita tak ada sistem yang support kita, memang menjadi mangsa lah generasi di bawah kita ni, sebab dia terpaksa menanggung kita dalam masa yang sama. Mereka terpaksa untuk menyediakan perbelanjaan bagi membesarkan anak-anak mereka. Jadi mereka tersepit. Jadi permasalahan kewangan ni dia akan berlarutan, dia tak akan selesai selagi kita tidak menyedari kepentingan persediaan persaraan ni. Jadi kita kena lebih awal macam saya cakap tadi, kita punya attitude towards financial planning ni penting sebenarnya. Kita kena ubah. Kalau misalnya kita sebelum ni kita tak ambil kisah, ataupun sebelum ni kita masa nak buat keputusan berkenaan dengan sama ada perbelanjaan ni adalah keperluan ataupun kehendak, sekarang kita kena ambil cakna, kita kena prihatin berkenaan dengan perkara ini sebab lagi awal kita bersedia, lebih baiklah kita punya kehidupan pada masa akan datang. Baik,
tadi yang dalam tajuk kita tu dah nak bersara dah tapi tak tahu nak apa yang persediaan yang perlu dilakukan. Yang ini saya sangat-sangat sarankan bagi mereka yang hampir nak bersara, kena pastikan sebelum bersara tu hutang-hutang ataupun pinjaman-pinjaman telah selesai. Ini termasuklah pinjaman dengan kawan. Penting perkara ni. Janganlah sampai masa persaraan kita buat hutang baru pula. Jadi daripada sumber mana kita nak gunakan pembayaran hutang tersebut, sedangkan kita punya pendapatan dah tak ada selepas bersara kan. Kita hanya mengharapkan dana persaraan yang kita bina selama 30 hingga 40 tahun tu untuk kita sustain lah kita punya persaraan tersebut. Tapi kalau kita gunakan, kita ambil komitmen baru untuk hutang, jadi sebenarnya dia menyalahi lah konsep, menyalahi konsep kita nak bersara nanti. Dan kedua, kesilapan yang sering berlaku bila kita nak bersara ataupun dalam pengurusan wang persaraan ni adalah kita terlalu mengikut kita punya kehendak. Tadi saya jelaskan kan, ini keperluan ke kehendak. Ramai yang biasanya kecundang bila sampai bab ni, sama ada nak ikut kehendak kita ke ataupun nak ikut berdasarkan keperluan saja. Sebab salah satu contoh kita ikut kehendak kita adalah kita ubah suai rumah kita. Bukan repair mungkin keperluan. Tetapi kita sekadar mengubah suai rumah kita supaya nampak lebih cantik, menggunakan duit persaraan. Bukan tak boleh, nak ubah suai rumah boleh, tak ada isu kat sini. Tapi kalau gunakan wang persaraan, itu mungkin satu langkah yang tidak bijak. Kita kena proaktif. Kalau kita nak buat ubah suai rumah semasa kita bersara, sekarang semasa bekerja ni kita kena sediakan tabung yang berbeza supaya kita tak gunakan wang persaraan tersebut. Sama lah juga dengan kereta kedua ataupun kereta idaman kita. Jadi elakkan daripada menggunakan wang persaraan untuk menggunakan contoh yang kita beri dalam slide ni, iaitu ubah suai rumah dan juga kereta idaman ataupun kereta kedua. Yang ketiga, kesilapan yang sering berlaku dalam menguruskan wang persaraan ialah tidak menyemak perbelanjaan, tak ada tracking untuk setiap perbelanjaan yang dilakukan. Memanglah kalau kita ada banyak duit, contohnya lah kalau tiba-tiba bersara nanti ada 1 juta. Kita ingat macam banyak tau. Kita rasa macam banyak 1 juta tu. Tapi kalau kita tak kontrol, kita tak semak ke mana kita belanjakan, memang satu kesilapan yang sangat-sangat besar. Tuan-tuan dan puan-puan kena elakkan daripada benda tu berlaku. Jadi tadi kita dah tengok perkara-perkara yang perlu dielakkan. Sekarang saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan nak tengok kalau kita nak bersara dengan selesa ni, berapa sebenarnya jumlah yang diperlukan. Nanti bolehlah masing-masing semak cukup ke tidak sebenarnya kita punya duit kalau nak bersara nanti. Okey, kita ambil kiraan mudah lah. Kita ambil kiraan mudah, jumlah wang yang diperlukan untuk persaraan. Kita kena kalikan dengan 12 bulan anggaran perbelanjaan ataupun keperluan persaraan setiap bulan, kali dengan 12, kali dengan jangka hayat persaraan. Kalau kat Malaysia ni, purata jangka hayat rakyat Malaysia adalah sekitar 75 tahun. Kita ambil sekadar 75 tahun. Kalau kita ambil yang minimum 20 tahun lah. Kalau kita bersara pada usia 55 hingga 75, 20 tahun. Jadi sekurang-kurangnya kena ada 20 tahun punya perbelanjaan setiap bulan untuk kita bersara dengan selesa. Okey, contohnya kalau kita buat calculation, kita punya anggaran setiap bulan yang kita perlukan adalah RM1,000. Jadi kalau misalnya kata RM1,000 ni,
Yang diperlukan semasa kita bersara pada usia 55 tahun adalah RM240,000. Tapi saya nak tanya tuan-tuan dan puan, RM1,000 ni boleh beli apa? Apa yang kita boleh gunakan untuk RM1,000 ni? Sekadar keperluan asas saja. RM1,000 ni sekadar keperluan asas saja. Jadi kalau kita nak belanja yang semasa bersara, mungkin nak ada lebih daripada sekadar yang asas tu, kita kena fahamlah bahawa sebenarnya RM240,000 tu tak mencukupi. Jadi kalau RM2,000 sebulan, dah tentulah dia sekali ganda, RM480,000 ataupun setengah juta. Jadi kalau mereka yang bercita-cita semasa bersara nanti nak menggunakan RM5,000 sebulan, jadi sebenarnya kena bersedialah pada usia nak bersara tu kena ada RM1.2 juta. Banyak tuan-tuan dan puan-puan, macam saya cakap tadi, RM1 juta kita ingat banyak. Rupanya bila kita kira-kira tak banyak, tak cukup pun sebenarnya kalau kita nak gunakan RM5,000 untuk perbelanjaan bulanan kita. Itu tak termasuk lagi yang kalau kita perbelanjaan ad hoc, yang kalau kata kita nak gunakan untuk musim perayaan, macam hari raya ni, dah tentu kita perbelanjaan lebih tinggi kan. Setiap bulan tu mungkin biasa, tapi bila sampai perayaan ada keperluan yang lebih tinggi, itu tak termasuk tu pengiraan tu. Jadi kena pastikan ataupun kena faham berkenaan dengan konsep ni. Tadi kita tengok 20 tahun, bagaimana kalau 30 tahun? Boleh tengok dalam jadual slide kita ni. Sebenarnya memang takutlah, ramai yang takut sebenarnya kalau bila tengok buat pengiraan ni, ramai yang tak cukup lah, ramai tak cukup. Dan kena faham juga, nanti satu masa bila kita dah sampai bersara nanti, ada satu perkara yang akan mempengaruhi wang yang kita dah kumpulkan tersebut, iaitu inflasi. So sebenarnya memang kalau ikut pengiraan mudah tadi tu, kita tak ambil kira income ataupun pulangan dividen. Memang betul, kita tak ambil kira, kita hanya mengambil kira prinsipal saja. Tapi ia adalah untuk counter balik inflasi lah, inflasi. Sebab saya tak ambil kira inflasi tadi. Kalau ambil kira inflasi, lagilah tinggi sebenarnya. Lagilah tinggi. Bayangkan 40 tahun yang lalu, saya masa tu baru berusia 10 tahun. Masa tu kalau duit shilling 5 sen tu masih boleh digunakan kalau nak beli something. Sekarang saya tengok 5 sen orang buat bersipah kan. Itulah dia punya analogi, kita punya inflasi mempengaruhi kita punya duit lah, kita punya simpanan. Jadi tadi kita dah tengok apa yang kita perlu elakkan semasa bersara. Okey, lepas tu berapa yang kita perlukan berdasarkan daripada perbelanjaan bulanan kita. Kita dah tengok. Sekarang kita tengok skim KWSP yang saya nak khususkan kepada umur persaraan, umur persaraan pada 55 tahun dan juga 60 tahun. Apa yang kita boleh laksanakan? Okey, kalau dah sampai masa 55 tahun ni, sebenarnya memang ahli KWSP boleh keluarkan duit, boleh keluarkan duit daripada akaun KWSP mereka. Sama ada secara keseluruhan ataupun secara sebahagian daripadanya. Tapi kami dekat KWSP ni menggalakkan, sangat menggalakkan kalau tuan-tuan dan puan-puan dah capai umur 55 tahun ni, buat sedikit pengiraan untuk adjustment lah. Pada bulan pertama, bulan kedua ni tengok macam mana you punya perbelanjaan bulanan tu, dan tetapkan perbelanjaan bulanan tersebut untuk pengeluaran secara bulanan. Kita sekarang ni memang ada fasiliti, boleh keluar secara bulanan sebenarnya, macam pencen, setiap bulan akan dapat duit masuk dalam akaun bank lah. Yang ini kita boleh uruskan dan sangat galakkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya mengambil secara bulanan ni. Pasal apa? Kalau buat lump sum,
Kita kalau duit dah kat tangan ni, kita cenderung untuk membelanjakan lebih kan. Jadi kita kontrol dengan pengeluaran secara bulanan. Okey, tadi kita dah tengok kita dah tengok simpanan dana persaraan ni berapa banyak. Kita dah boleh buat anggaran dah. Selepas ni tuan-tuan dan puan-puan boleh buat anggaran. Jadi kalau misalnya kata tak cukup, apa nak buat? Jadi sekarang sebenarnya tindakan yang kita boleh buat adalah kita membuat caruman sendiri ataupun caruman sukarela kalau tak cukup lah kalau tak cukup. Takkan kita nak paksa majikan untuk tambah majikan caruman kan? Mana ada majikan yang nak buat macam tu. Tapi kita kena tanya diri sendiri. Kalau kita tak cukup duit tu, apa tindakan yang kita kena buat? Sebenarnya selain daripada apa kita panggil caruman mandatory yang bagi mereka yang bekerja, kita benarkan, malah kita galakkan juga mereka yang mencarum mandatory ini untuk membuat caruman secara sukarela. Sebenarnya sangat mudah. Sekarang kita dah ada aplikasi iAccount apps yang boleh kita gunakan platform tersebut untuk simpan duit dalam akaun kedua. Ramai yang sebenarnya tak tahu perkara ni. Yang ini saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan. Malah kalau siapa yang dah ada apps tersebut, saya galakkan kalau boleh buka handphone tuan-tuan dan puan, tengok macam mana saya tunjukkan panduan nak gunakan apps tersebut. Sangat mudah. Kalau yang belum ada apps tu, boleh download sekarang. Boleh download sekarang dekat dalam apps. Nama apps tu adalah iAccount KWSP. Jadi kalau kita dah ada apps ni, kita boleh login. Macam kita login iAccount kita yang biasa kita gunakan versi website. Sama je. Dia punya user ID dan juga dia punya password. Okey, jadi bila skrin yang macam donat tu dah keluar, kat bawah tu ada satu butang add contribution ataupun tambah caruman. Sekarang ni memang kita buat apa kita panggil kempen jom tambah. Jom tambah ni satu kempen yang kita galakkan mereka ahli-ahli KWSP untuk membuat simpanan sendiri, untuk buat caruman sendiri melalui aplikasi. Sangat mudahlah bagi saya dan tak perlu banyak pun. Yang penting adalah konsisten. Tapi kalau banyak duit, kalau ada lebihan duit nak banyak silakan, dan buat masa sekarang kita hanya menghadkan sebanyak 60,000 setahun jangan lebih pula, nanti dia akan jadi reject. Kecuali bila kita dah announce nanti boleh lebih daripada 60,000 dan kena follow lah berapa jumlah yang baru nanti. Dia punya minimum amount dia adalah kalau gunakan apps ni ada RM10. Jadi sebenarnya RM10 ni dia memberi kesan ke tidak dalam kita punya kewangan? Sebenarnya memang memberi kesan, tapi dengan syarat kita membuat secara konsisten. Janganlah buat RM10 sekali kita dengan harapan RM10 itulah menjadikan kita punya duit berganda-ganda. Dia tak berlaku macam tu. Kita kena konsisten. Konsistensi ni yang paling penting dalam kita punya menguruskan kewangan kita. Kalau RM10 kita buat secara mingguan, malah kalau kita ada kemampuan untuk membuat harian, bayangkan dia punya compounding effect. Pasal apa? Simpanan kat KWSP, dia punya kelebihan dia ada gandaan dividen. Dia ada compounding effect. Jadi gunakanlah ia untuk kita kukuhkan kewangan, kukuhkan kita punya simpanan persaraan. Jadi berbalik kepada kita punya tajuk tadi, tajuk kita punya sembang-sembang hari ini adalah dana bersara tapi tak tahu apa persediaan yang perlu dibuat. So saya mungkin boleh
ulas sedikit ataupun kita boleh buat summary. Pertama, kita kena back to basic, kita kena uruskan kita punya kewangan, terutama yang 3 tadi itulah kita uruskan, kita punya income, kita punya pendapatan, kita punya simpanan dan juga kita punya perbelanjaan. Yang ini penting. Lepas tu kita kena buat pengiraan sedikit lah. Kita kena buat pengiraan sedikit berapa yang kita perlukan pada kita bersara nanti. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Boleh datang ke mana-mana cawangan KBFP yang menawarkan khidmat nasihat persaraan secara percuma. Boleh jumpa dengan pegawai-pegawai khidmat nasihat. Nanti diorang akan explain lah macam mana you all nak buat apa kita panggil pengiraan masa bersara kita nanti. Jadi yang ketiga adalah apa yang perlu dielakkan semasa kita bersara nanti. Itu pun penting sebenarnya. Sebab bila kita dah ada duit banyak ni, ramai yang terlupa. Dah penat lelah, tiba-tiba duit yang dah ada kita simpan tadi, kita tak uruskan secara berkhemah ataupun kita dedahkan kepada unsur-unsur lain yang mungkin memberi kesan negatif kepada kita punya persaraan. Jadi sebenarnya saya ingin tekankan lagi sekali kepada rakan-rakan, kepada tuan-tuan di luar sana, sebenarnya apa yang kita buat pada hari ini, itulah yang menentukan kita punya kewangan pada masa akan datang. Jadi kita punya masa depan sebenarnya kita bentuk pada hari ini. Janganlah kita nak harap nanti umur 55 tahun kita nak rancang. Sebenarnya konsep tu tak berlaku begitu. Kita kena rancang lebih awal daripada itu. Jadi setakat ini saya punya perkongsian berkenaan dengan kita punya tajuk pagi ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya akan serahkan kepada Cik Iskandar sebentar nanti untuk kita punya sesi soal jawab. Kita ada sesi soal jawab. Tak sedaplah saya seorang-seorang je kat sini kan. Saya nak juga feedback daripada rakan-rakan luar sana. Kalau ada pertanyaan sila ajukan melalui kita punya chat box. Dan saya ingin memohon tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam slide tu kita ada kaji sedikit berkenaan dengan kepuasan pelanggan, berkenaan dengan kita punya taklimat pada kali ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh scan kita punya QR code tu, silalah memberi input kepada kita punya slide yang telah dibentangkan sebentar tadi. Jadi saya ingin teruskan dan serahkan kepada Cik Iskandar kita untuk sesi Q&A mungkin. Okey, diserahkan kepada Cik Is. Silakan Cik Is. Okey, terima kasih Encik Yazid. Cukup jelas, cukup terang penerangan yang telah diberikan tadi berkenaan dengan perancangan selepas persaraan apabila menjelang bersara nanti. Tu dia, harap saudara-saudara semua jelas dengan apa yang telah diterangkan. Okey, dan boleh fikir-fikirkan apa yang perlu dibuat menjelang persaraan. Ingat pejam celik tiba-tiba dah bersara tau. Itulah kan saya berfikir-fikir balik dulu kan, pejam celik alamak saya pun tak lama lagi tak lama betul lah kan, pejam celik memang betul tiba-tiba nak bersara. Okey saudara-saudari yang berminat dengan e-sijil penyertaan, ini dia paut saja link di bawah ataupun imbas kod QR. Ini e-sijil penyertaan. Sambil-sambil saudara jawab itu dan sambil-sambil saudara-saudari imbas kod QR ni isi maklumat dekat isi perintahan. Kita boleh teruskan dengan soalan. Soalan Q&A. Kita tengok Q&A. Di mana dia Encik Yazid kita. Alright, Encik Yazid, where are you? Bersedia.
Sedia. Okey. Tarik nafas. Lepas. Okey. Alright, kita tengok. Saya minta bunyi. Saya susun semula soalan. Susun. Okey, soalan tersusun semula. Okey, soalan pertama. Naim Ismail. Ini kita punya PU, pencetus rumah di PMB ni. Naim Ismail. Assalamualaikum Tuan. Saya boleh baca macam dia sikit. Apa pendapat Tuan tentang pembiayaan atau pinjaman KWSP yang diperkenalkan baru-baru ni? Apa implikasi dan adakah simpanan hari tua kita akan terjejas jika mengambil pinjaman tersebut? Itu dia soalan kita punya PU, Cik Naim. So saya terus jawab untuk setiap persoalan yang ditanya Cik Is. Ini kan banyak soalan tak jawab. Okey. Okey, terima kasih kepada Cik Naim atas soalan ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan daripada Cik Naim ni, dia sebenarnya setiap individu adalah berbeza, dia punya apa kita panggil keperluan dan juga implikasi kepada apa kita panggil fasiliti ini. Jadi kalau saya kata Cik Naim nak mendapatkan lebih lanjut, saya harap dapat datang ke mana-mana kaunter KWSP, terutama yang kalau ada khidmat nasihat persaraan dan kewangan, kita boleh jelaskan dengan lebih lanjut. Sebab untuk tempoh yang terhad ni kami memang tak dapat nak jelaskan ataupun menjawab persoalan ini dengan lebih komprehensif. Jadi kalau datang kita boleh kata lah orang kata untuk setiap individu dia akan berbeza jawapannya sebenarnya. Jadi saya harap Cik Naim boleh datang. Kalau dekat dengan KWSP PJ ni, boleh datang jumpa saya, insyaAllah kita sembang dengan lebih panjang nanti, insyaAllah. Okey. Mungkin soalan seterusnya Cik Is. Maksud Encik Yazid, maknanya soalan ni kalau ditanya mungkin pegawai di EPF akan mungkin akan tanyalah dia punya cash flow ke, dia punya apa ke, pasal benda ni berkait rapat dengan tu semua memang maknanya kalau generic answer memang tak ada benda ni kan. Jawapan untuk general memang tak ada sebab dia bergantung kepada individu tersebut. Kita akan tengok. Baik, saya harap jawapan tersebut. Bagus perkongsian soalan tersebut dan perkongsian yang diberikan. Seterusnya, Connie SG. Mungkin adakah ni Connie Singapura? Tak. Kalau menyewa, sewa rumah masuk kategori hutang 35% ke kategori perbelanjaan 45%. Kalau menyewa, sewa rumah. Okey, so bagus ni Connie ni. Dia maknanya dia alert lah berkenaan dengan kita punya sharing tadi kan. Dia nampak mungkin kat mana kategori yang perlu diletakkan kalau masih menyewa rumah. Jadi kalau masih menyewa rumah, kategori di bawah perbelanjaan, di bawah perbelanjaan. Dan tadi saya ada sentuh sebenarnya kalau kita nak bandingkan antara menyewa lebih baik ke ataupun membeli rumah lebih baik, kita kena tengok daripada satu sudut. Kalau kita nak buat pinjaman, nak jadikan dia sebagai bentuk hutang, kita kena pastikan bahawa pinjaman yang kita buat tersebut dia memberi nilai tambah kepada kita punya kewangan. Bermaksud apa? Bermaksud kalau kita membuat pinjaman perumahan tersebut, bila kita buat pengiraan dalam kewangan ni, kita ada buat pengiraan kita panggil sebagai net worth. Kita punya net worth ni kalau meningkat dan bolehlah kita teruskan untuk menjadikan dia sebagai kategori hutang. Tapi kalau kita rasa dia tak memberi nilai tambah kepada kita punya net worth tu, dan mungkin kita kena cari alternatif lain kita boleh teruskan dengan menyewa dan kena cari alternatif lain yang boleh memberi nilai tambah kepada kita punya net worth tersebut. Jadi saya harap menjawab persoalan Connie. Bagus soalan tu. Terima kasih. Okey, betul. Okey, seterusnya Wan Ahmad Izzat. Okey. Biasanya hutang rumah akan panjang selepas 35 tahun. Jadi memang selepas bersara sama ada pada 55 atau 60 tahun memang akan berbaki beberapa tahun lagi hutang. Jadinya terpaksa pakai duit persaraan untuk settlekan lump sum atau teruskan bayaran installment. Saya rasa ini macam perkongsian daripada Wan Ahmad Izzat. Mungkin kalau nak tambahkan.
Mungkin kita cambahkan idea ni sebenarnya memang itulah realiti dekat Malaysia ni sebab harga rumah kalau kita nak beli cash ni macam jarang-jarang berlaku lah Macam Cik Isan. very the impossible. Jadi panduan kalau kita dah buat pinjaman ni atau kita kalau boleh kita selesaikan dengan lebih awal. Lebih awal macam mana cara dia? Kita boleh bayar lebih lah daripada bulanan punya apa kita pinjaman bulanan tu kan. Ataupun kalau kita nak gunakan kemudahan skim KWSP sebenarnya memang dibolehkan semasa kita bekerja tu, semasa kita bekerja sebelum berpencen ni maksud saya kan, masa kita bekerja tu kalau ada keperluan yang kita nak keluar daripada akaun 2 sebenarnya dibolehkan. Tapi kita kena buat perbandingan terlebih dahulu. Contohnya perbandingan saya ni adalah kalau kita keluarkan duit KWSP tu dia sebenarnya lebih baik berbanding kalau kita simpan kat KWSP kita kena bandingkan dia punya kadar yang dikenakan terhadap pinjaman tersebut. Jadi kalau misalnya kata kadar yang dikenakan lebih rendah daripada dividen KWSP, kenapa perlu keluar dari KWSP kan? Jadi ada beberapa aspek yang kita perlu tengok kat situ. Jadi menjawab kepada Cik Wan Ahmad tadi, kita benarkan kalau nak buat pengeluaran sebelum umur 55 tahun tu. Sebab kalau 55 tahun ni kita takut dia menjejaskan pengeluaran kita bersara nanti. Boleh gunakan. Tapi yang penting semasa bersara kalau boleh kita tak ada lagi komitmen ataupun tak ada lagi hutang. Itu yang lebih kunci dia Cik Is Ya betul. Target tu yang penting pasal saya rasa betul. Kalau hutang time dah bersara tu tak tambah tu tergabut kepala tu. Seterusnya dari Siti Nurliana. Okey, soalan dia. Pengeluaran duit KWSP secara bulanan selepas umur 55 tahun adakah tertakluk kepada apa-apa charge atau fee kepada KWSP? Itu dia. Okey, baik. Ini pun soalan yang bagus juga sebab sebelum ni Cik Is saya pernah dengar ada orang cakap duit KWSP ni dicukaikan. Macam ada satu rumours yang kata duit KWSP ni dicukaikan. Sebenarnya tak. Tiada sebarang charge untuk pengeluaran KWSP. Malah kalau kita nak biarkan duit kita tu berkembang sehingga umur 100 tahun dibenarkan Encik Is KWSP akan terus membayar dividen sehingga umur 100 tahun pada ahli-ahli KWSP tertakluk pada syarat dan terma lah jadi secara umumnya memang kita benarkan simpan sehingga umur 100 tahun dan tak ada apa-apa charge, tak ada sebarang cukai yang dikenakan. Dan kalau nak charge umur persaraan tu boleh je biarkan tak semestinya keluarkan. Biar lepas tu boleh, keluar tak masalah. Boleh. Sehingga umur 100 tahun. Pencen tu tiba-tiba dapat bunyi terus ke tak? Macam dulu ada yang ahli datang jumpa saya, dia cakap dia ingatkan apa tu Cik Is? Dia ingatkan umur 55 tahun ni wajib dia keluarkan semua. Saya cakap yang itu tak berlaku lagi sekarang malah kita galakkan pengeluaran bulanan yang saya cakap tadi tu supaya fake news juga ni, bahaya ni. Fake news. Betul. So saya harap menjawab soalan yang kata ada charge ke tak ada sebarang charge. Okey, MJ Rakim bertanya, mana yang terbaik tuan? Umur dah 55 tahun, kekalkan simpanan di KWSP atau pindahkan ke ASB? Ni macam saya baca juga, tapi saya nak jawapan dia. Baik. Jawapan dia dua-dua bagus, dua-dua baik. Yang tak baiknya kalau kita keluar dan belanjakan tanpa sebarang panduan. Jadi kat sini saya nak share dengan tuan-tuan dan puan sana. Kalau simpanan kita dah ada dana persaraan memang yang terbaiknya kita
diversify ataupun kita pelbagaikan simpanan kita. Macam contohnya lah, kita ada RM1 juta lah katakan, ada Cik Is ada dapat RM1 juta. Cik Is nak pelbagaikan dia punya saluran simpanan tu, mungkin nak letak ASB sedikit, dekat KSB sedikit. Sebenarnya itu satu yang bagus jugalah sebabnya ada satu formula untuk menjaga kita punya simpanan ni. Dia punya dia punya quote dia adalah never put all your egg in one basket kan. Yes. Jadi kalau boleh kita pelbagaikan kita punya simpanan ni, tapi yang penting kena lepas bersara ni jangan risikokan simpanan anda tersebut sebab ada juga yang bila dah bersara dia nakkan kadar yang lebih tinggi dan dia meletakkan tempat yang berisiko tinggi, yang mana bagi saya tak betul lah sebab bila dah ada bersara ni kena cari instrumen yang memberikan keselamatan kepada duit kita. Jadi salah satunya adalah instrumen yang memberikan fix, kita panggil sebagai pendapatan yang tetap lah, tapi walaupun rendah tetapi selamat. Kita tak ada masa dah nak rugi time ni Cik Iskandar. Betul lah. Dah tua ni nak ambil risiko gitu. Jangan nak masuk skim-skim yang kau kat luar tu. Jangan. Cuma satulah saya nak kongsikan sebab ASB betul lah, katalah mungkin kalau MJ Rakim katalah, tapi kalau katalah adanya simpanan KWSP dia banyak kan, terlebih daripada let's say lebih daripada 500,000 kan. Pasal nak masukkan ke ASB pun limit pun 300,000 saja kan. Betul. Kan, itu pun satu kita kena pertimbangkan tu jugalah, pasal kan dekat mana limit dia kan. SB2 300,000 kan. Katalah kalau KWSP mungkin banyak ke berjuta kan, keluarkan semua tak boleh dah letak situ kan, dah tak tahu dah nak kena kan. Mulalah gatal tu bila dah terkeluar semua ni, mana ni. Okey. Soalan Hima Nordin. Okey. Jika penjawat awam dah dapat taraf berpencen, boleh guna app tu untuk teruskan simpanan? Okey, menarik ni. Penjawat awam boleh, jawapannya boleh dan sangat digalakkan. Kalau kita penjawat awam ni biasanya kalau yang dah berpencen, dia orang tak ada lagi caruman tau Cik Is. Dia dah berpencen. Jadi yang ini pun memang dibenarkan untuk menggunakan apps tersebut, tambah sendiri. Buat secara konsisten. Tapi tambah sendiri pun masih limit 60,000 juga Cik Aziz. Limit 60,000 setahun je Is. 60,000 setahun tu sangat munasabah lah untuk jangka masa panjang kan. Tak ada mana dia tahu kan, dia ada banyak sources kan, dia tambah kan, dia pelbagaikan dia punya pelaburan kan. Setakat hari ni masih 60,000, tapi kalau misalnya kata kita tingkatkan kepada lebih daripada 60,000 tu, kita akan announce kepada public. Dan saya harap bagi besok mereka kan? yang Besok kan? Kita tak tahu lagi. InsyaAllah kalau dah di announcekan tu, bolehlah bagi mereka yang terlebih-lebih Cik Iz terlebih-lebih duit tu, boleh gunakan platform ni. Okay. Alright. Okay, soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Saiful bertanya, berapa peratus wang persaraan yang sesuai diperuntukkan untuk belanja kesihatan? Okey, bagus. Yang ini boleh dikatakan macam advance punya soalan ni pasal ni kesihatan yang penting tu. Dia di bawah kita panggil protection planning. Yang tadi kita dah cerita berkenaan dengan retirement planning, protection planning pun sebenarnya penting juga dan kalau misalnya kata untuk perbelanjaan kesihatan ni seelok-eloknya dan sebenarnya memang perlu pun sebelum kita sakit tu sebenarnya kita kena langgan kita boleh langgan medical card lah. Medical card kita boleh langgan untuk secure kita punya duit lain yang kita dah simpan tu, gunakan instrumen tu untuk menampung kos medical. Jadi macam iLindung tu macam mana pula Encik Aziz? Yang iLindung tu dia automatik ke apa tu? Betul, iLindung kita sebenarnya adalah satu pilihan kepada ahli-ahli KWSP sahaja ahli-ahli KWSP saja, sebab kalau tak ada akaun KWSP tak boleh beli iLindung ni. iLindung ni dia merupakan
satu pilihan kalau kita nak ada protection planning ni. Walau bagaimanapun buat masa sekarang ni kita dalam fasa permulaan, kita hanya menawarkan life, kita insurans hayat dan takaful hayat, dan juga untuk critical illness sahaja. Pada masa akan datang insya-Allah kita akan perkembangkan lagi dengan medical ini, tapi pun kena tunggu announcement daripada QHP. Tapi dia bukan sambungan, dia bukan secara automatik. Automatik ke dia akan tanya dulu sebelum dia buat masa sekarang dia tak automatik, masih perlu memperbaharui macam cukai jalan juga. Itu dia. Macam insurans kereta. Kalau dia bagi notis peringatan okey, kalau tak bagi notis yang parah tu. InsyaAllah memang dalam i-account tu ada. Boleh rujuk dalam i-account, akan ada notifikasi. Alright. Okey, soalan seterusnya, Encik Roslan. Bilakah caruman saraan akan ditingkatkan ke 100k? Ni soalan nanti kita dah jawab lah ni. Kena tunggu. Ni saya nak ucapkan tahniah awal lah kepada Encik Roslan ni. Sebab dia dah prepare ni 100,000. Berkepuk-kepuk dia. Boleh kita masukkan dulu 60,000. Jadi kalau misalnya kata ada pertambahan tu dah boleh masukkan lebihan daripada wang tersebut untuk setahun. Okey, saya ada soalan. Sorry, apa dia? Jadi terpotong. Kita belum ada buat pengumuman lagi. Kena tunggu. Pengumuman belum lagi. Besok jugalah. Okey, saya ada 2 soalan daripada bos saya, Puan Fauzia. Dia ada soalan. Dia baru cakap, saya baru tulis ni soalan. Dia ni Puan Fauzia. Dia malu nak chat, dia malu kan. Tapi saya bagi pihak. Puan Fauzia bukan nama sebenar. Okey, dia tanya bulan-bulan berapa limit nak keluar bulan-bulan. Katalah bila dia dah banyak kan, bila dah pension dia tanya ada limit ke keluar bulan-bulan? Sebab saya rasa kalau boleh keluar sekepuk macam bulan-bulan tak ada limit dah. Okey, terima kasih. Puan Fauzia ni maknanya dia pun dia sangat detail ni. Dia nampak tadi dia tahu bulanan ni, dia nak tahu dengan lebih lanjut. Ada tak had pengeluaran? Had pengeluaran minimumnya RM100. Minimum dia RM100. Tapi maksimum tak adalah. Bergantung pada kita, dan yang saya dah jelaskan tadi, kita kena buat pengiraan sendiri. Berapa cukup ke tidak kita punya duit tu. Contohnya lah, kita tengok duit kita ada sekian-sekian. Jadi kita kena tengoklah kalau kita nak preservekan kita punya kita punya dana persaraan tersebut, kena pastikan dia tidak melebihi perbelanjaan setiap bulan yang sepatutnya kita buat. Jadi untuk menjawab soalan tersebut, minimum yang memang ada kita tetapkan RM100 paling minimum. Tapi kalau nak maksimum kita tak tetapkan, boleh keluar berapa-berapa. Okey, Puan Fauzia okey dekat sebelah saya dia okey. Okey. Lepas tu dia ada soalan gitu, dia tanya zakat KWSP tu macam mana? Dia nak bayar on the berapa jumlah figure tu ke nak bayar masa bila dia keluarkan nanti? Okey, bagus. Soalan ni bagus juga. Sebenarnya walaupun kita dah bertukar ataupun kita dah memilih simpanan syariah dekat KWSP ni, tetapi sebenarnya zakat dia masih tertakluk kepada kita punya fatwa-fatwa yang telah difatwakan oleh Majlis Kebangsaan, Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi saya harap untuk zakat ni, sebab kita bukanlah autoriti yang boleh ceritakan berkenaan zakat. Cumanya wang KWSP ni kalau kita dah kalau duit tu dah jadi apa kita panggil hak mutlak kepada kita, bila maknanya kita boleh gunakan bila-bila masa saja, dia dah tertakluk kepada zakat. Jadi kita kena tengok rujuk semula dia punya hisap berapa, dia punya nisab dan juga haul kita kena rujuklah. Yang ini rujukan boleh dibuat dengan majlis-majlis agama Islam negeri masing-masing dan yang lebih baik kita rujuk pada fatwa kebangsaan. Alright, okey, tak apa.
Silah pasal kadang-kadang banyak juga orang dispute dia dengan cara dikira tu. Menjelah dia banyak the method of dispute kan. Dia kata pendapat ni. Itulah Puan Fauziah kan. Lepas tu Nur Syikir pun kata Puan Fauziah dah nak pencen. Tadi dah nak sembang-sembang kat webinar dia. Nur Syikir Musa, Puan Fauziah lambat lagi nak pencen. Dia lebih muda daripada saya. Walaupun dia berpangkat tinggi. Puan Nur Syikir Musa lah. Puan Fauziah lagi muda dari saya. Betul. Sebenarnya saya lagi tua dia. Jauh lagi tua. Apalah. Itu saja gurau-gurau. Nampaknya tamatlah kali ini kita punya program sembang-sembang hari ASMB hari ini. Okay, terima kasih kepada Encik Yazid atas pembentangan beliau. Okey, sebelum kita mengakhiri majlis, Encik Yazid ada apa-apa tak macam rumusan ataupun sebarang kesimpulan nak dikongsikan sebelum kita berakhir? Okey, terima kasih Cik Is. Jadi saya recap balik yang kita dah belajar tadi. Yang penting sekali kita uruskan kita punya pendapatan. Pastikan peratusan yang sewajarnya kita gunakan untuk perbelanjaan. Jangan melebihi juga kalau kita nak buat komitmen hutang. Yang keduanya kita kena elakkan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lakukan semasa bersara, terutamanya dengan menggunakan duit persaraan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiganya, jangan lupa juga membuat orang kata kira-kira lah sebab kita pun kadang-kadang tak tahu berapa banyak yang kita perlukan. Jadi boleh datang hubungi pegawai manasihat di KDSP untuk sesi yang selanjutnya secara percuma Cik Is. Dan satu pesanan saya sebenarnya kehidupan kita akan dicorakkan oleh bagaimana kita menguruskan kewangan kita, dan sebenarnya kitalah sendiri yang akan mencorakkan kewangan kita sendiri yang ada tanggungjawab tersebut. Dan saya harap kalau misalnya kata perlu ambil tindakan sekarang, silakan buat apa yang sepatutnya. Dan saya ambil kesempatan ini jugalah Cik Is, sepanjang saya punya sesi ni kalau ada kesilapan, ada yang tadi saya rasa macam tersasul banyak, dah makan rendang banyak Cik Is. Ada tersasul. Open house tadi Cik Is. Ya, saya memohon maaf, dan saya harap kita akan jumpa di sesi akan datang untuk membincangkan topik-topik yang lebih penting untuk kita punya pengurusan kewangan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya serahkan pada Cik Is. Okey, terima kasih Encik Yazid. Perkongsian yang baik kepada kita semua dengan berkenaan dengan perancangan keuangan dan persediaan untuk persaraan. Okey, memang kalau orang yang muda dengar mungkin tak rasa apa-apa, tapi macam Encik Yazid dia dalam salah satu deck dia ada bertulis masa tu penting sebenarnya. Masa kalau kita bermula awal, insya-Allah kita pun taklah terkejut sangat nak bersedia untuk menghadapi hari persaraan pasal banyaklah kes yang kita pun dah tengok berkenaan orang-orang yang bersara ni yang terkejut dah dengan duit dia kan tiba-tiba sekelip mata duit hilang pun ada. Inilah dia akibat tak bersedia. Itu yang dah bersara, yang lagi tahun depan nak bersara, tiba dia tak tengok, dia tak sedia lagi apa-apa, walaupun lagi haru kan. Itu dah dia. Apa pun, sekali lagi terima kasih Cik Yazid dan tim KWSP kerana sudi meluangkan masa beliau untuk berkongsi bersama kita ilmu yang bermanfaat hari ini. Alhamdulillah, hari Jumaat yang mulia ni semua. Kami di ASMB memohon maaf kepada saudara-saudari sekalian anda yang ada berlaku kekhilafan, kekurangan dalam sepanjang program hari ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan kami sebagai manusia biasa. Kita berjumpa lagi pada sesi akan datang, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera.